Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat, baru-baru ni viral berkaitan tentang isu azan yang ada penambahan Sayyidina sehingga ramai daripada kalangan netizen kita bertanya-tanya adakah ia dibolehkan ataupun tidak dibolehkan. Nampak seperti agama baru. Jom kita tengok dulu, kita dengar dulu azan yang macam manakah yang telah viral. Sayyidina Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salat hayya 'alas salat. Kita telah tengok video berkenaan dan dikatakan bahawa ia berlaku di Shah Alam. Tapi kalau tengok pun memang nampak seolah-olah berada di tempat dataran Shah Alam itu. Tapi kita perlu memberikan pengecualian kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Kerana ia bukan berlaku di mana-mana masjid Negeri Selangor ataupun mana-mana surau yang berada di bawah pantauan dan kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Ia berlaku di luar kawalan daripada pihak Jabatan Agama. Saya juga menggesa kepada pihak Jabatan Agama untuk mengambil perhatian terhadap isu ini supaya ia tidak berulang lagi. Berbalik kepada isu meletakkan lafaz Sayyidina di dalam azan, ia adalah khilaf para ulama, ia adalah perselisihan para ulama. Pun begitu, saya lihat ada penjelasan yang panjang dan juga menarik yang boleh didapati daripada pembacaan penulisan daripada Dr. Uzaimi Ramli. Jom kita baca penulisan beliau sama-sama. Kata Dr. Uzaimi, ulasan terhadap video azan yang ditambah perkataan Sayyidina waktu sebut nama Rasulullah. Saya diberikan sebuah video berkaitan azan yang ditambah perkataan Sayyidina ketika menyebut nama Rasulullah SAW. Azan tersebut dengan lafaz Asyhadu anna Sayyidana Muhammad Rasulullah. Dikatakan perkara ini berlaku di Malaysia. Ada yang bertanya saya, adakah amalan sebegini wujud pada zaman sahabat dan adakah ia dilakukan oleh imam mazhab yang empat? Mencintai Rasulullah merupakan kewajipan buat kaum muslimin. Walaupun baginda merupakan Rasul akhir zaman, namun baginda adalah Sayyid, iaitu penghulu untuk anak Adam di hari kiamat dan diberi keistimewaan tertentu. Rasulullah bersabda, Ana Sayyidun waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah Sayyid, pemimpin anak Adam di hari kiamat. Riwayat Muslim. Pertama sekali, kita perlu membezakan antara menambah Sayyidina ketika disebut nama Rasulullah SAW dalam keadaan biasa dan ketika melakukan ibadah khusus seperti azan atau solat. Kita sepakat boleh menambah lafaz Sayyidina pada keadaan biasa selain daripada azan dan solat. Hal ini kerana baginda pernah menyebutkan dirinya adalah Sayyid di luar daripada solat. Saya tidak menjumpai teks dari imam mazhab yang empat seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah dan Malik menganjurkan penambahan lafaz Sayyidina ketika azan. Melainkan ulama terkemudian yang datang setelah mereka sahaja yang menggalakkan penyebutan ini. Dalam Kitab Al-Um, Imam Syafi'i ada meletakkan riwayat berkaitan lafaz azan. Tidak ada disebutkan oleh beliau berkaitan penambahan lafaz Sayyidina ketika azan tersebut. Ini lafaz yang terdapat dalam Kitab Al-Um, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada penambahan Sayyidina seperti video yang tersebar tersebut. Ulama terkemudian yang menggalakkan penyebutan Sayyidina ketika azan ini menggunakan kaedah fal adabu muqaddam 'ala ittiba'. Adab terhadap Rasul SAW lebih diutamakan daripada mengikut perintah Rasulullah. Ulama terkemudian dari mazhab Syafi'i, bukan pandangan Imam Syafi'i, yang menggalakkan penyebutan Sayyidina ketika azan seperti terdapat dalam hasyiah Asy-Syabru Malisi berkata, yu'khadhu min hadza sannu li ityani bi lafdhi siyadati fil adhan wa huwa zahirun li anna al-maqsuda ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam bi wasfi siyadati haits dzukir la yuqalun lam yarid wasfuhu bis siyada fil adhan li anna naqul kadzalika huna wa innama talaba wasfuhu biha litashrif wa huwa yaqtadi al-umum jami' al-mawadhi' allati yuzkaru fiha ismuhu alaihi salatu wassalam. Daripada perkara ini dapat diambil kesimpulan bahawa sunnah mendatangkan dengan lafaz siyadah Sayyidina dalam azan. Ini yang jelas kerana setujuannya untuk mengagungkan
mengagungkan Rasulullah dengan siyadah, penambahan Sayyidina ketika nama Rasulullah disebut. Tidak boleh seseorang mengatakan tidak ada yang warid daripada hadis-hadis bahawa nama Rasulullah SAW disifati atau ditambah dengan siyadah, iaitu Sayyidina dalam azan. Kami menjawab, jika ada yang mengatakan tidak boleh, demikian juga di sini dalam tasyahud, tutan penambahan siyadah dengan bertujuan untuk memuliakan, dan itu berlaku secara umum pada setiap keadaan ketika nama Rasulullah disebut. Pandangan di atas ini adalah antara ulama terkemudian yang mengatakan anjuran penambahan. Demikian juga disebutkan oleh Darul Ifta di Mesir. Ibn Hajar pernah ditanya berkaitan berkaitan perihal penambahan lafaz Sayyidina dia dalam salat. Ringkasan jawapan dari Ibn Hajar berkaitan hendak ditambah selawat atau mengikut lafaz yang maksur adalah na'am tiba'ul alfadhil ma'surah arjah wa la yuqalu la'allahu taraka dhalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam kama lam yakun yaqulu 'inda dhikrihi sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu mandubatun ila an taqula dhalika kullama dhukir lianna naqul law kana dhalika rajihan yani wasfuhu bisiyadah la jaa 'anis sahabah thumma 'anit tabi'in wa lam naqi 'ala shay'in min al-athar an ahadin min as-sahabah wal tabi'in lahum ma'a kathrati ma warada anhum min dhalik. Ya, mendoakan berselawat kepada Rasulullah SAW dengan mengikut lafaz yang ma'thur yang ada dalam nas lebih rajih, lebih kuat. Tidak benar jika ada yang mengatakan Rasulullah meninggalkan penyebutan lafaz Sayyidina kerana tawaduk, seperti mana baginda tidak menyebut secara khusus lafaz di bawah apabila disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan disunahkan buat umat baginda untuk menyebutkannya ketika disebutkan nama Rasulullah. Kami katakan, yang Ibn Hajar menjawab, jika hujah sedemikian digunakan untuk sebut Sayyidina itu lebih rajih, telah tentulah ia telah dilakukan oleh sahabat dan tabi'in, dan kami tidak menjumpai dalam riwayat daripada sahabat ataupun tabi'in melakukan hal demikian. Kesimpulan, kata Dr. Rozami, saya cenderung kepada pendapat Ibn Hajar dalam masalah ini. Yang kedua, saya kurang bersetuju dengan alasan penambahan Sayyidina dalam azan dan salat untuk beradab. Ini kerana jika ia diterima, sudah pastinya golongan sahabat dan tabi'in sudah memulakan lafaz ini kerana mereka lebih beradab dengan Nabi SAW. Walau bagaimanapun, penyebutan Sayyidina dalam keadaan biasa, iaitu waktu nama baginda disebut dan ketika ada ibadah khusus seperti azan, merupakan dua perkara yang berbeza. Adapun ketika azan, seeloknya kekalkan di mana yang ada dalam hadis. Allah lebih mengetahui. Dr. Rozami Ramli. Baik, kita dah baca pandangan Dr. Rozami Ramli berkaitan tentang isu ini, dan saya bersetuju dengan pandangan ini. Bahkan bukan kita sekadar bersetuju, pandangan yang dibawa oleh Ibn Hajar Al-Asqalani itu juga adalah pandangan ulama, tokoh ulama mazhab Syafi'i, kerana Ibn Hajar Al-Asqalani itu sendiri pun salah seorang tokoh daripada ulama mazhab Syafi'i. Demikian juga di Malaysia ini, memang kita telah pilih pandangan itu sehingga kita tidak letakkan Sayyidina di dalam salat kita, di dalam azan kita, sehinggalah pihak jabatan-jabatan agama yang menguasai di negara kita ini yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, kita tidak menambah lafaz Sayyidina di dalam azan. Di negara Mesir yang keluar fatwa mengatakan keharusan juga, di kebanyakan masjid-masjid mereka juga tidak meletakkan Sayyidina ketika azan. Jadi boleh difahami bahawa apa yang telah menjadi pilihan masyarakat hari ini itu adalah pilihan yang terbaik, dan kita telah melakukannya dengan terbaik. Tak perlu ditambah-tambah lagi. Apatah lagi kita tahu bahawa ahlu sunnah yaqtaduna wa la yabtadi'un. Ahli sunnah ni mereka ikut saja apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tidak mereka-reka. Demikian juga lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau benar itu perkara baik, itu lebih beradab, itu lebih menyanjungi Nabi, nescaya bukan kita yang akan mulakan benda ni. Yang akan mulakannya adalah para sahabat dan orang-orang saleh dalam generasi yang terbaik mereka itu. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, jangan lupa untuk dapatkan buku-buku saya letakkan link dekat bahagian bawah. Moga-moga ada manfaat, insya-Allah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.